Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Muhammad Adib bin Haji Muhammad Idris, mahasiswa sarjana Fakulti Usuluddin dari Universiti Islam Sultan Syarif Ali, negara Brunei Darussalam. Tajuk yang akan saya bentangkan adalah penelitian hadis-hadis bab haji dan umrah dalam kitab Bughyah At-Tullab li Muridi Ma'rifah Al-Ahkam Bis-Shawab karya Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Seperti mana yang akan tertera, kajian ini merupakan ditulis bersama dan diselia oleh Dr. Sayuti bin Abdul Manas yang merupakan timbalan dekan dan juga penolong pensyarah kanan di Fakulti Usuluddin UNISA Negara Brunei Darussalam. Adapun mengenai isi kandungan pembentangan ini, terdapat 3 bahagian utama yang akan dibicarakan. Yang pertama adalah mengenai biografi penulis kitab. Yang kedua adalah mengenai pengenalan karya Bughyah At-Tullab, dan yang ketiga adalah membicarakan tentang hadis-hadis di dalam bab haji dan umrah dalam kitab Bughyah At-Tullab. Seperti mana yang diketahui, Syekh Daud Al-Fatani merupakan ulama yang terkemuka pada zamannya dan jasanya hingga sekarang dimanfaatkan untuk umat khususnya dalam pengajian Islam. Nama penuh beliau adalah Syekh Wan Daud bin Syekh Wan Abdullah bin Syekh Wan Idris Al-Fatani Al-Syafi'i. Selain bergelar Al-Alim Al-Allamah Al-Faqih Al-Rabbani, beliau juga dikenal sebagai Tok Syekh Daud Fatani, Syekh Daud Waliullah, dan Syekh Pengarang Kitab. Syekh Daud merupakan tokoh ulama yang lahir pada kurun ke-18 Masihi di Kerisik, Selatan Patani, iaitu sezaman dengan tokoh ulama yang lain seperti Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, pengarang kitab Siyar As-Salikin. Manakala kewafatannya, beliau telah kembali ke rahmatullah pada tahun 1843 Masihi dan dikebumikan di Saudi Arabia di samping makam Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi SAW. Adapun membicarakan tentang karya ini, Bughyah At-Tullab merupakan sebuah kitab yang membicarakan tentang bab ibadah tanpa yang lainnya. Karya ini mengandungi 2 jilid utama. Yang pertama membincangkan tentang bab taharah dan salat, manakala jilid kedua merupakan perbincangan tentang bab janaiz, zakat, puasa, i'tikaf, dan diakhiri dengan bab haji dan umrah. Karya penulisan Bughyah At-Tullab ini mempunyai kedudukan ataupun nilai yang sangat tinggi di kalangan masyarakat penuntut ilmu, khususnya di Kepulauan Melayu, kerana dianggap sebagai pelengkap 2 buah kitab yang termasyhur, iaitu kitab As-Sirat Al-Mustaqim karangan Syekh Al-Raniri dan juga kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan melalui kajian ini didapati bahawa Syekh Daud mengarang karya ini dengan merujuk kepada kitab-kitab yang muktabar di dalam madhab Asy-Syafi'i seperti kitab Mughnil Muhtaj Al-Khatib Asy-Syarbini, kitab Tuhfatul Muhtaj Ibn Hajar Al-Haytami, dan kitab An-Nihayah Lir-Ramli, dan juga kitab Fathul Wahhab li Zakaria Al-Ansari. Dan seterusnya adalah bahagian terakhir, iaitu kajian ataupun penelitian hadis-hadis yang terdapat di dalam bab haji dan umrah. Dalam bahagian ini, saya ingin terangkan bahawa hadis-hadis yang terkandung di dalam bab haji dan umrah, Syekh Daud meriwayatkannya dalam 2 bahasa, iaitu bahasa Arab dan juga bahasa Melayu yang klasik. Begitu juga dengan gaya periwayatan beliau, terdapat hadis-hadis yang disebutkan atau disandarkan kepada Rasulullah SAW, dan ada juga yang tidak diberi sandaran ataupun komentar kepada periwayatnya
yang asal di dalam sumber asli yang prima yang mana digelar sebagai masadir asliyah. Adapun jenis-jenis hadis yang terkandung di dalamnya, saya mendapati bahawa ada 3 jenis hadis. Yang pertama adalah yang diterima, yang kedua adalah yang tidak diterima, yang ketiga adalah yang tidak dapat dikaji. Walau bagaimanapun, nilai-nilai hadis yang diriwayatkan sebagai hujjah dan dipakai oleh Syekh Daud kebanyakannya adalah diterima. Sekarang kita beralih kepada analisis beberapa hadis melalui pengkajian dengan ilmu takhrij, iaitu salah satu cabang ilmu hadis dalam menilai status kesahihan suatu hadis, sama ada hadis tersebut dapat diterima atau ditolak atau tidak dapat dikaji. Saya hanya ingin memberikan satu contoh bagi setiap 3 jenis hadis tersebut dalam bab haji dan umrah. Contoh hadis yang diterima adalah berkata Syekh Daud Al-Fatani, "Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa jannah." Riwayat Abu Hurairah. Takhrij hadis ini adalah Syekh Daud menyebutkannya bahawa hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan saya mendapati bahawa hadis tersebut dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dengan lafaz yang sama dan juga perawi yang sama, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka hadis ini kesimpulannya hukumnya adalah sahih kerana ianya dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Adapun contoh hadis yang ditolak adalah berkata Syekh Daud Al-Fatani, pada hadis isnadnya daripada Ahli Bait, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'zamun nasi dhanban man waqafa bi Arafata fa dhanna anna Allah Ta'ala lam yaghfir lah." Maka saya mendapati bahawa hadis ini dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Muttafaq wal Muftaraq dengan sanadnya yang tertera, dan terlihat bahawa ada sedikit lafaz yang berbeza, iaitu a'zamun nasi jarman man insarafa min Arafat wa yara anna Allah azza wa jal lam yaghfar. Kesimpulan hukum hadis ini adalah hadis yang sangat lemah lagi ditolak sebagai hujjah kerana terdapat seorang perawi yang ditinggalkan hadis-hadisnya, iaitu Abu Huzaifah Ishaq bin Bishr. Ini disepakati oleh Imam Muslim, Ibnu Adi dan juga Ad-Daruqutni, yang mana disimpulkan oleh Al-Dhahabi bahawa ianya perawi yang disepakati jumhur untuk ditinggalkan hadis-hadisnya. Manakala hadis-hadis ataupun yang riwayat-riwayat yang tidak dapat dikaji adalah berkata Syekh Daud Al-Fatani dan disebut pada Syifa daripada Sa'dun Al-Khawlani, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja hujjatan adda fardahu wa man hajja thaniyatan bayana rabbahu wa man hajja thalatha hujajin harramallahu sya'rahu wa basharahu 'alan nari." Takhrij hadis ini adalah Syekh Daud menukilkannya dari kitab Syifa, dan pentahqiq kitab Syifa tersebut menyatakan bahawa lafaz tersebut tidak diketahui siapa meriwayatkannya. Maka hukum hadis ini tidak dapat dikaji kerana tidak dapat ditemukan sanadnya ataupun jalurnya. Akhir sekali, pengkaji ingin mencadangkan agar diperbanyakkan lagi kajian tekstual terhadap kitab-kitab klasik seperti karya Bughya At-Tullab yang menumpukan pengkajian dan juga menganalisa hadis-hadis yang terdapat di dalamnya demi menjaga keturunan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.